khusus etika dan peradaban kumpulan 6 sidang 2021-2022. Saya, Wan Nur Adilah Haidar binti Wan Faizal Maizahani dengan nama matrik 152314 bersama-sama ahli kumpulan saya yang lain akan membuat pembintangan berkaitan penerapan etika dan adab dalam komunikasi kontemporari di bawah topik teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Isu yang dipilih adalah berkaitan jenayah cyber yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat. Baiklah, saya teruskan pembintangan ini kepada pengenalan. Sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang dikenali sebagai ICT telah berkembang dengan sangat pesat sejajar dengan tahap kemajuan dan pemodenan dunia masa kini. ICT ini telah menjadi sebati dalam kehidupan seharian manusia zaman moden yang pastinya meletakkan kepergantungan yang sangat tinggi terhadapnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teknologi maklumat dan komunikasi ialah teknologi yang berkaitan dengan perolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Menurut Sharma pada tahun 2012, ICT ini telah digunapakai secara meluas oleh pelbagai sektor perniagaan dan perkhidmatan serta dalam norma kehidupan seharian seseorang. Oleh itu, masyarakat akan sentiasa membawa gadget atau telefon pintar mereka ke mana-mana sahaja tidak mengira masa. Selain penggunaannya untuk mengakses maklumat dan rujukan, penggunaan ICT yang meluas sekaligus telah mengakibatkan jenayah cyber dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa seperti penipuan duit dan juga pemalsuan identiti. Hal ini dibuktikan berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tahun 2019, iaitu jumlah jenayah cyber yang dilaporkan adalah sebanyak 11,875 kes dengan kerugian sebanyak 498 juta ringgit Malaysia, manakala tahun lalu ia meningkat kepada 14,229 kes dengan jumlah kerugian sebanyak 413 juta ringgit Malaysia. Oleh hal demikian, satu kajian ini dijalankan bagi menyelidik isu jenayah cyber yang semakin hari semakin berluasa dalam kalangan masyarakat, iaitu penipuan dalam talian. Baiklah, saya akan membentangkan latar belakang isu jenayah cyber ini. Jenayah cyber telah menjadi satu isu yang sangat serius yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Jenayah cyber ini berlaku sejurus dengan dunia yang semakin maju dalam bidang teknologi kini. Penggunaan internet telah menjadi satu kemestian dalam kehidupan masyarakat moden. Pemalsuan identiti adalah merupakan salah satu jenayah cyber. Hal ini berlaku apabila seseorang memalsukan atau menjiplak maklumat tertentu untuk mendapatkan perkara yang mereka ingini. Sebagai contoh, terdapat pihak-pihak yang mengambil kesempatan dengan menyamar sebagai pegawai bank untuk meminta nama PIN pengguna. Jenayah ini cukup mudah kerana hanya memerlukan internet dan perisian pelayar sahaja. Oleh itu, tidak hairanlah penipuan melalui internet ini boleh mencecah jutaan ringgit nilainya. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh David Singh dan Zakia Saizen daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2018, hasil kajian daripada 231 responden memberikan jawapan yang membantu terhadap kajian ini. Responden daripada 231 responden yang terdiri daripada warga German Malaysian Institute (GMI) menunjukkan tahap kesedaran pengguna sosial terhadap keselamatan cyber adalah sederhana. Pengukuran terhadap kesedaran pengguna media diukur berdasarkan beberapa faktor, iaitu faktor sikap, pengetahuan dan persekitaran. Pengukuran tahap kesedaran ini adalah penting kerana jenayah sosial yang berlaku turut dilakukan menggunakan media sosial. Tanpa tahap kesedaran yang tinggi, isu ini akan terus berluasa sehingga mengakibatkan ramai masyarakat terkesan dengan jenayah cyber. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Siti Aisyah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Rafi, nombor matrik 152643. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey, kita akan lihat kepada objektif kajian. Jadi pada dasarnya kajian ini dijalankan untuk menyelidiki isu jenayah cyber yang semakin hari semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Okey, iaitu penipuan dalam talian. Okey, jadi antara objektif kajian ialah untuk mengenal pasti ciri-ciri penjenayah cyber supaya dapat mengelakkan diri daripada ditipu dan untuk mengkaji langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada ditipu oleh penjenayah cyber. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada skop kajian. Okay, kajian ini bertumpu kepada remaja hinggalah warga emas sebagai kumpulan sasaran. Kenapa? Okay, kerana dari remaja hinggalah dewasa, hinggalah warga emas sekalipun, mereka semua berpotensi untuk terjebak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Okay? Ataupun kita kenal sebagai scam. Remaja, kenapa? Sebab habis CSPM, mereka berpusu-pusu mencari kerja sambilan dan dari sinilah mereka ditipu. Okay? Orang dewasa pula mereka mempunyai masalah pendapatan, okay? Kesempitan hidup. Jadi sebabkan terdesak nak pakai duit, nak tambah pendapatan, mereka juga tertipu dengan penjenayah cyber. Orang-orang tua pula mereka ni kita tahu mereka kurang celik IT. Jadi disebabkan ini juga mereka mudah untuk ditipu. Okay? Jadi
skop kajian yang seterusnya ialah ciri-ciri penjenayah cyber. Amat penting untuk kita mengenali ciri-ciri penjenayah cyber untuk kita mengelakkan diri daripada ditipu. Okey, akhir sekali ialah cara berhadapan dengan penjenayah cyber. Apabila kita sudah mengetahui ciri-ciri penjenayah cyber, okey, maka kita juga perlu tahu apa yang kita perlu lakukan ketika dihubungi atau didekati oleh penjenayah cyber ini. Jadi saya rasa ini sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Halo, nama saya Rones Philip. Nomor metrik 159844 ingin membincangkan 2 daripada 4 permasalahan kajian, yaitu yang pertama, apakah kontroversi atau isu yang khusus hendak dikaji. Untuk isu yang pertama, yaitu jenayah penipuan mata wang cyber yang semakin meningkat. Menurut Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, yaitu seorang pegawai kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga Encik Rozeni Ismail, yaitu merupakan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, dan juga PDRM, yaitu Polis di Raja Malaysia, telah berjaya menyekat panggilan penipuan dan 1151 laman sesawang berbentuk penipuan. Selain itu, PDRM juga telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyekat ancaman jenayah cyber ini. Berikut merupakan 6 jenayah cyber utama, yaitu Macau Scam, Love Scam, Online Scam, e-kawangan, pintasan email, pinjaman tidak wujud, dan juga pelabuhan dalam talian. Untuk kes-kes yang direkodkan, sebanyak 98.607 kes telah direkodkan yang melibatkan kerugian yang berjumlah 3.3 bilion sepanjang tempo 2017 sehingga 2021. Sehubungan dengan itu, 30.124 suspek telah ditahan dan 25.559 individu telah dituduh di mahkamah, dan kebanyakan mereka terlibat dalam keldai akaun. Namun begitu, beberapa individu tidak dituduh di mahkamah. Di sebaliknya, mereka telah diberikan tindakan di Akta Pencegahan Jenayah POCA 1959. Yang kedua, mengapakah masalah ini penting? Pada zaman kini, banyak kes-kes jenayah cyber yang berunsurkan penipuan atau disebut scam yang telah menyebabkan kerugian duit kepada mangsa. Walaupun PDRM telah membuat banyak sekatan untuk menangani masalah ini, namun begitu, masih terdapat banyak panggilan scam berunsur penipuan yang masih terlepas daripada sekatan PDRM. Oleh itu, amat pentingnya untuk masyarakat tidak lepas tangan apabila menerima panggilan yang meragukan. Ini karena sindikat penipuan pandai untuk memperoleh maklumat pribadi masyarakat di media sosial. Oleh itu, amat pentingnya untuk masyarakat tahu tentang agar mereka tidak membocorkan maklumat pribadi masing-masing kepada sindiket bagi kepentingan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazwani binti Rozali bernombor metrik 150646 akan menyambung pembentangan ini. Untuk soalan ini, apabila masyarakat diberi pendedahan tentang teknik-teknik yang digunakan penjenayah cyber, dengan ini masyarakat akan lebih bersedia supaya tidak mudah tertipu lagi. Antara kajian yang diperolehi oleh rakyat Malaysia terhadap isu ini termasuklah yang pertama, apabila berhadapan dengan penjenayah, jangan panik dan jangan ikut arahan mereka. Sebaliknya, terus hubungi pihak bank untuk meminta kepastian adakah informasi yang diberikan oleh sindiket itu adalah benar ataupun palsu. Yang kedua, kita perlulah membuat kajian tentang nombor asing yang telah digunakan. Jika nombor tersebut merupakan nombor palsu, maka jangan sesekali kita mendial nombor tersebut itu lagi. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, jangan sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor bank, kata laluan dan nombor kad kredit kepada orang asing. Seterusnya, siapakah yang akan mendapat manfaat daripada kajian ini? Sudah tentunya, masyarakat Malaysia lah yang akan mendapat manfaat daripada kajian ini. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Sebastian Pavanaris bernomor matrik 152743. Saya akan menyambung pembentangan HFE 224 dengan analisis dapatan kajian, iaitu sebahagian besar didapati daripada soal selidik Google Form. Daripada dapatan kajian kami, seramai 45 responden telah mengisi soal selidik tersebut, di mana majoriti responden adalah dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun, manakala sebanyak 37 responden sedang belajar, 7 responden telah bekerja, dan seorang responden tidak bekerja. Dalam analisis dapatan kajian kami, sekitar 84% iaitu 38 responden pernah dihubungi oleh penipu dalam talian. Namun, 1/3 daripada responden, iaitu 15 orang, menyatakan bahawa mereka pernah menjadi mangsa jenayah siber. Data ini bermakna hampir semua orang berkemungkinan dihubungi oleh scammer sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan mereka. Dan bagi mereka yang tidak mencukupi pengetahuan mendalam terhadap penipuan dalam talian, mereka akan berkemungkinan besar untuk diperdayai.
Salah satu faktor yang mungkin bagi seseorang menjadi mangsa jenayah siber adalah penyebaran maklumat pribadi seperti nomor kad pengenalan, nomor telepon, dan lain-lain oleh individu terdekat seperti ahli keluarga dan rakan-rakan. Seperti yang ditunjukkan dalam data ini, seramai 6 responden, yaitu lebih kurang 30% responden, pernah menyebarkan maklumat pribadi seseorang tanpa pengetahuan mereka. Dalam carta ini, boleh dikatakan hampir semua responden telah mengetahui tentang jenayah siber, khususnya penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian yang dikaji yaitu seperti Macau Scam, Love Scam, dan scam pinjaman pribadi diketahui oleh responden, dengan scam pinjaman pribadi menjadi penipuan yang paling diketahui. Namun, terdapat segelintir responden tidak mengambil tahu isu ini, yaitu sebanyak 6 responden. Dalam kajian kami juga bertanyakan 2 soalan terbuka. Bagi soalan pertama, yaitu pengalaman responden ditipu dalam talian, seorang responden telah berkongsi bahwa dia dikatakan memenangi hadiah lumayan walaupun tidak pernah mengikuti sebarang cabutan bertuah. Selain itu, terdapat seseorang responden yang terpaksa menghadapi kad banknya digodam setelah dipaksa oleh penipu untuk memberi PIN akunnya sehingga semua duitnya lesap. Terdapat juga suatu pengalaman responden di mana penipu menyamar sebagai penjual dalam talian. Kami juga meminta pendapat responden dalam mengelak penipuan dalam talian sebagai soalan kedua, di mana pendapat mereka adalah seperti mengelak daripada berkongsi maklumat secara melulu, menamatkan panggilan telefon daripada penipu dengan segera, dan sekiranya penipuan berkaitan dengan hal perbankan, segera lapor polis dan bujuk pihak bank sebenar. Bertemu lagi bersama saya Nur Hazwani. Baiklah, untuk bahagian aktiviti dan proses kajian, kumpulan kami telah membuat beberapa aktiviti bagi mengumpul maklumat berkenaan isu ini. Yang pertama, kami telah menjalankan soal selidik mengenai isu jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Soal selidik ini dilakukan bagi mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap masalah ini dan apakah pandangan ataupun pendapat mereka terhadap isu ini. Memandangkan penularan wabak COVID-19 masih belum ditangani sepenuhnya, kami telah memutuskan untuk menjalankan soal selidik ini secara atas talian iaitu melalui Google Form. Hasil soal selidik daripada 50 orang responden telah kami kumpulkan dan dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, kami telah membuat kajian melalui rujukan internet, iaitu melalui sumber rujukan sekunder seperti artikel-artikel berita mengenai jenayah cyber, maklumat rasmi kerajaan khususnya dari segi kadar jenayah, dan akhir sekali penulisan akademik iaitu penulisan yang dijalankan secara ilmiah dan saintifik seperti laporan kajian dan tesis. Hasil rujukan ini dijadikan sebagai bukti tambahan bagi menyokong isu yang dikaji iaitu jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafawani binti Muhammad Nasir, bernombor matrik 151359 dan saya akan merumuskan tentang isu yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Jadi secara rumusannya, jenayah cyber semakin meningkat apabila kecanggihan teknologi itu semakin canggih. Hal ini demikian kerana sindiket-sindiket cyber ini banyak menggunakan IT iaitu teknologi-teknologi canggih untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Jadi objektif kajian yang telah diberitahu oleh rakan saya Aisyah sebentar tadi adalah dapat mengkaji langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada ditipu oleh penjenayah dan juga dapat mengenal pasti ciri-ciri penjenayah cyber supaya kita dapat mengelakkan diri daripada ditipu. Terdapat 2 kaedah kajian yang telah kami jalankan bagi meneliti dengan lebih lanjut mengenai isu ini. Kaedah yang pertama adalah kaedah soal selidik dan kaedah yang kedua adalah kaedah rujukan daripada internet. Mengikut daripada kaedah-kaedah yang telah digunakan, terdapat beberapa analisis yang dapat kami simpulkan bahawa terdapat sesetengah responden yang pernah ditipu dan juga terdapat sesetengah responden yang pernah mengelak untuk daripada ditipu. Seterusnya terdapat permasalahan kajian yang telah dibincangkan oleh rakan saya sebentar tadi, dan apakah tindakan kita sebagai rakyat Malaysia untuk dapat mengelakkan diri kita daripada ditipu. Seperti apa yang diterangkan oleh rakan saya Hazwani sebentar tadi, kita sebagai rakyat Malaysia kita tidak haruslah panik dan kita jangan ikut arahan sindiket kerana kita tidak tahu sama ada mereka itu mempunyai niat yang betul ataupun tidak. Sebaliknya kita harus menghubungi pihak bank untuk meminta kepastian adakah informasi yang diberikan oleh sindiket sebentar tadi betul ataupun tidak. Selain itu, kita tidak boleh sesuka hati untuk mendedahkan maklumat peribadi kita seperti nombor bank, nombor kad pengenalan, nama panjang dan sebagainya kepada orang-orang asing. Hal ini demikian kerana kita tidak tahu niat sebenar mereka yang ingin mengetahui segala perihal peribadi kita. Dan yang ketiga adalah kita sentiasa membuat kajian tentang nombor-nombor asing yang digunakan seperti nombor-nombor yang tidak dikenali, menelefon kita dan sebagainya. Jadi maka dengan itu sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa berhati-hati dan tidak mudah untuk mempercayai segala taktik yang digunakan oleh sindiket-sindiket ini untuk cuba menipu kita, dan kita haruslah sentiasa berwaspada dan sentiasa tidak mengambil ringan tentang perkara-perkara ini. Sekian daripada kumpulan saya. Terima kasih.